على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه تعالى. Kata musannif rahimahullah ta'ala fil wasiyati ay hadha babun fi bayani ahkamil wasiyah. InsyaAllah kita nak masuk ni, ini satu bab, satu pintu nak masuk bicara setelah kita selesai masuk bicara dalam bab ikrar, nak beralih pula ke satu lagi pintu perbincangan dalam bab muamalah ni, dipanggil wasiyat. Hiya wasiyah ni lughatan ay fil lughah al-isalu, dengan makna menyampai, daripada awsala yusilu isal, mempersampaikan. Wasala sampai, ni mempersampaikan. Lughah min, daripada perkataan cakap ajuk dia wassas syai'a bikaza, wasalahu bihi. Wassa syai'a bikaza, telah mewasiat oleh syahsun, domain mustatir huwa tu, syai'a akan sesuatu, mewasiat ia akan bikaza, dengan bagian-bagian. Apa makna wassa syai'a bikaza? Ay wasalahu, wasalahu, baca itu senang. Wasalahu, telah menghubung ia seseorang akan syai'a bihi bikaza. Jadi yang tu dia nak huraikan wassa dengan makna wassala. Ni wassala yang tadi disebut lughatan al-isal, apa kaitan dia? Isal, awsala yusilu isal, wasala yuwasilu tawsil. Apa maksud dengan disyarahkan macam ni? Maksudnya awsala yusilu isal sama dengan makna wasala yuwasilu tawsil. Antara uslub bahasa Arab ni kita belajar dalam ilmu saraf, kaedah memutaaddikan satu fi'il lazim, tambahkan hamzah jadi wazan af'ala, ataupun tasydidkan ain fi'il menjadi wazan taf'il, babut taf'il, fa'ala. Ghalibnya dua-dua tu makna sama dari sudut ta'adiyah. Maksudnya fi'il lazim boleh jadi mutaaddi dengan jadikan wazan if'al ataupun wazan taf'il. Walaupun itu ada perbezaan makna af'ala yuf'ilu dengan fa'ala yufa'ilu dari sudut makna kasrah. Fa'ala yufa'ilu sudut mutaaddi, lazim menjadi mutaaddi satu maf'ul kepada dua maf'ul sama, tapi fa'ala dia ada makna lain dari sudut makna bina' lil kasrah, sama ada kasrah fi'il, kasrah fa'il, kasrah maf'ul. Itu ngaji surah lah sikit tak sebut sekali lalu gitu. Jadi yang tu untuk menunjukkan bahawasanya wasiat, wassa dengan makna isal ataupun makna tawsil. Li'annal musi, baik pasal apa lughah ni dipanggil wasiat, dipanggil isal? Li'annal musi, kerana bahawasanya musi si ma'in daripada awsa yusi isa'an fahuwa musin, wa dhaka musan, musi buat lilam, musin tu jadi al-musi, ramin ar-rami, qadin al-qadi, musin al-musi. Al-musi, orang yang mewasiat ni, dia wassala khaira dunyahu bi khairi uqbahu,
dia telah menghubungkan kebaikan dunia dia bi khairi uqbahu, dengan kebaikan akhiratnya. Uqbah dengan mana akhiratihi, akhirah dia. Satu awsa dengan mana isal. Siap, lughah lah tu. Kalau tengok satu sudut, pasal apa wasiat ni istilah hubungkan kebaikan dunia dengan akhirat? Asalnya benda yang diwasiat tu dunia je, dan kalau dia mati putus dah hubungan antara harta dia dengan dia. Tapi dengan sebab wasiat, walaupun dah mati, hukum macam masih dia hidup membelanjakan harta tersebut. Pandang pada sudut tu, dia bukan saja wassala khaira ududiyahu bi khairi uqbahu, tapi seolah dia wassala umrahu, seolah dia telah menghubungkan umur dia, maksudnya sambung umur, seolah umur panjang. Mati dah, tapi masih hukum dia buat baik, hukum dia yang belanja harta dalam keadaan dia masih hidup, sedangkan dia dah mati. Itu lebihnya wasiat. Wasiat ni benda besar kalau ikut syariat. Dari sudut tu, dia hukum boleh hukum kita walaupun dah mati, hukum macam masih kita hidup lagi. Dari sudut apa yang diwasiat tu, seolah-olah kita sendiri yang belanjakan pada jalan Allah. Lebihnya wasiat ni, kita tak ada risau untuk masa depan kita, pasal kita dah mati. Nak risau apa? Kalau kita hidup ni nak belanja 30,000, kalau duit ada 30,000 bawah itu, nak belanja 10,000 kan senang. Sekali one off, sekali keluar 10,000 kan senang. Tapi kalau buat wasiat, pasal wasiat pun boleh lulus 1/3 je. Kita kata kita mati, aku wasiatkan harta aku 10,000 ni bagi kat pondok misalnya. Mati je, tak ada risau apa-apa 10,000 tu, senang je bagi. Tapi kalau hidup ada 30,000, nak bagi 10,000, esok kereta rosak, nak pakai duit mana? Yang ni sakit, aku nak cari mana? Kena umur panjang lagi, COVID-19 pun sambung lagi, PKP, contoh, aku nak ambil belanja mana? Rumah lagi, yang ni rosak, yang ni tukar bumbung, yang ni bocor, nak ambil mana? Dia kena mikir. Tapi wasiat tak ada fikir apa, pasal orang yang wasiat pun mati dah. Besar kalau ikut. Cuma kita lah tak apa peduli buat wasiat ni, pasal kita tak faham kepentingan dia. Itu satu. Mungkin yang kedua, reta tak ada nak wasiat benda. Nak wasiat apa? Hutang pun banyak lagi ni. Hutang kereta tak boleh bayar lagi, hutang rumah tak boleh bayar lagi. Adalah belanja di poket, tapi kalau tolak hutang anak yang sulung berapa ribu, nombor 2 berapa ribu, nombor 3 berapa ribu, tolak, tak ada benda nak wasiat. Habis tinggal sekupang 2. Satu, kita tak ada hemah nak wasiat. Mungkin tu satu sudut lah. Satu sudut bodoh, pasal tak tahu apa dia wasiat. Ada orang wasiat juga, tapi dia wasiat bukan wasiat dengan kawaid syar'i, tapi dia wasiat macam mana fahaman kafir berwasiat. Benda fahaman kafir wasiat. Orang kafir dia wasiat, kalau aku mati, anak sulung dapat ni, anak nombor 2 dapat ni, bini aku dapat ni, anak aku nombor 3 dapat ni, bapa aku dapat ni, mak aku dapat ni. Kalau ikut dari si kaedah, isteri, anak-anak, yang tu kan kena wasiat. Yang tu tak kata apa pun, memang dia akan dapat apa harta dia. So wasiat ni bukan untuk pewaris. Pewaris tak berhak dapat wasiat. Isyarat Nabi SAW, la wasiyata lil waris. Orang yang pewaris, dia takkan boleh dapat wasiat. Wasiat ni bukan untuk bagi pada waris, bukan nak ubah hukum paraid. Wasiat ni satu kaedah untuk istilahnya menyambung talian hayat kita, untuk kita buat kebaikan. Masjid, surau, madrasah, pondok, tempat pengajian agama, apa-apa nama kebaikan, walaupun kita dah mati, hukum masih hidup lagi membelanja harta sendiri. Itulah wasiat.
Tapi banyak kita tak mengaji bab-bab wasiat ni. Kita duk faham wasiat tu, kalau aku mati bagi ke anak banyak ni, tanah bagi orang ni, kereta bagi orang ni. Itu wasiat bodoh namanya. Tak sah pula tu. Pasal kaedahnya tak ada kaedah memberi wasiat pada waris. Waris tak perlu diwasiat. Waris dia memang ada harta. Itulah tak fahamnya kita dengan agama. Mudah-mudahan belajar ni esok faham. Ni pun kalau orang mula-mula baru dengar, dia dengar apa benda ni, aku tak faham lah. Kau tak faham wasiat macam mana wasiat dalam agama. Dia faham wasiat cerita orang putih kan. Tak pun wasiat yang macam lazim orang faham wasiat ni. Tu saya guna bahasa wasiat orang kafir. Pasal orang kafir dia wasiat bagi kaum kerabat dia, anak bini dia. Kita orang Islam wasiat bukan bagi anak bini. Itu bukan ada wasiat. Wasiat ni untuk kita buat kebajikan harta kita yang kita tak ada nak buat disebabkan kekangan kita tak tahu nak meninggal bila. Tapi bila dah mati, bagi hak ni untuk pondok saya, bagi yang ni untuk masjid, yang ni untuk tahfiz, yang ni untuk bantu orang susah, fakir miskin, yang ni istilahnya menyambung tali hayat. Itulah bahasa dia. Baik. Wa syara'an, yang ni maksud wasiat dalam syarak. Wa syara'an wa fi syar'i, pada hukum syarak maksudnya definisi fiqh itu, inilah maksud wasiat. Dialah tabarru'un bihaqqin mudhafin lima ba'dal maut. Dia adalah tabarru'in, dialah tabarru', maksudnya buat satu kebajikan, buat satu ibadat sunat. Tabarru', membuat satu belanjaan harta yang disuruh oleh Allah Ta'ala pada jalan yang diredai. Boleh definisikan macam itu tabarru' ni. Tapi nak kata tabarru' ni, dia mesti bukan belanja harta dalam bab yang wajib. Itu bukan tabarru', itu fardu. Tabarru' ni membelanja harta pada tempat yang disuruh dalam syarak. Galakannya besar dalam syarak untuk buat kebajikan di situ. Yang itu istilahnya tabarru'. Tabarru' buat pondok, tabarru' buat tahfiz, tabarru' bantu fakir miskin, tabarru' anak-anak yatim, tabarru' pada buat jalan raya, tabarru' tandas untuk guna ramai, tabarru' rumah singgahan musafir, tabarru'. Itu tabarru'. Benda yang tak wajib kita buat, cari redha Allah Ta'ala, itu namanya tabarru'. Jadi dia tabarru'un bihaqqin, dengan satu hak. Antara mana haqqin, mal, harta. Murad sini pun hak, mal. Tabarru' dengan satu harta. Harta ni mudhafin, yang disandarkan lima ba'dal maut, bagi barang. Maksud barang ni zaman ba'dal maut, selepas daripada mati. Ataupun ambil mustariah ya, dengan makna macam ni. Mudhafin lima ba'dal maut, mudhafin lil mauti, disandarkan bagi mati. Maksudnya mati bawa bagi ni, mati bawa bagi ni, mati bagi bawah ni. Yang ni wasiat. Ini wasiat. Kalau bagi masih hidup, kita dah belajar dah waktu. Kalau tabarru' bihaqqin fil hayat, yang tu adalah hebah. Yang tu adalah hebah. Termasuk hebah itu kita berjaga sedekah, hebah, infak, hadiah. Itu adalah hebah. Pasal dia masih hidup bagi. Kalau bagi lepas mati, suruh bagi. Siapa yang tolong bagi itu, dia tolong menyampaikan kita punya wasiat. Yang tu bawa wasiat. Wasiat masih lima ba'dal maut, dipanggil wasiat. Cuma zaman lah ni dia ada pelik hukum. Tak tahulah pasal apa dia orang buat syariat punya tu ke. Pelik-pelik hukum. Apa dia? Hebah bisyarat. Syarat apa? Syarat dia mati baru hebah. La ilaha illallah. Faham? Ya. Apa? Dia buat wasiat tapi bagi lepas mati. Pelik lah tu. Saya pelik lah hukum-hukum kat luar. Pelik macam-macam. Nak kata bodoh, mengaji juga. Mengaji bodoh kot. Jadi tak faham. Ada pula hebah bersyarat. Hebah bersyarat tak hebah lagi. Kalau tu hebah syarat dia mati. Dah mati baru kena hebah bagi anak sulung nombor 2, nombor 3, nombor 4 macam ni.
serah bagi dekat amanah raya ke, nama hebah bersyarat. Syarat apa? Syarat mati. Syarat mati wasiat lah weh. Bila wasiat mana sah hebah tu? Nak tengok macam mana banyaknya nak tengok penin buat tu. Kadang ada dasar, ada cerita betul, tapi bila pelaksanaan pening. Kadang pegawai-pegawai yang dilantik untuk melaksanakan tu pun tak faham tak apa benda misi yang nak sebut apa hebah bisyarat tu. Yang tu yang kita kena ngaji kitab lama dulu, faham dulu kitab lama ni, baru dengan apa yang kita faham tu baru boleh tengok kat luar sana dia SOP syarak ataupun tidak. Kalau tak kita faham sama lah. Macam ni masa kita pun faham dengan cara yang tak syar'i dulu, kita rasa syar'i dah lah. Tapi bila kita belajar hukum dalam fiqh yang ulama sebut apa dia hukum nak nama wasiat, nak nama hebah, baru kita akan faham hebah ialah hebah, syarat hebah adalah hebah, wasiat adalah wasiat. Takkan sama dua-dua tu. Tapi yang ni nama hebah, tapi syarat dia lepas mati. Benda tu pelik lah. Benda saya pelik. Saya faham benda tu, orang lain tak tahulah dia. Baik, itu syara'an lah. Jadi dia la tabarru'un bihaqin mudhafin lima ba'dal maut. Wahia sunnatun mu'akkadatun ijma'in. Wasiat ni adalah hukum sunat mu'akkad, ijma' ala sabil ijma', tanpa ada khilaf. Wasiat juga kalau faham tu dia sebahagian daripada amal jariah yang selalu disebut tiga: sedekatun jariyatun, ilmin, sedekatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi, waladin salihin yad'u lahu. Selalu orang faham tiga je. Pasal dia tak nak belajar lain. Kalau ada senarai ulama sampai 18 benda yang boleh manfaat lepas mati ni, bukan tiga, 18. Saya tak ingat nak sebut apa benda satu tu, tapi antaranya dia orang kitab fiqh tak 18 pun belah-belah lah, 18, 15 macam tu kot. Dia senarai satu-satu dalam kitab apa dia benda yang khas yang ni dipanggil dia manfaat badal maut. Sadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, waladin salihin yad'u lahu. Ni tak ada pun. Wasiat tak ada pun. Sedangkan wasiat termasuk dalam sedekah jariah. Wasiat bukan sedekah jariah. Murad sedekah jariah wakaf. Sedekatin jariah kalau atas umum lughah sah, boleh masuk sedekah jariah tu antaranya wakaf, antara sedekah jariah tu wasiat. Itu masuk dalam sedekatin jariyah, pemberian benda sunat yang terus mengalir pahala dia. Panjang tu syarah tu, asal nak sebut hadis tu bukan terdiri cakap tiga, berlambak-lambak ni. Ya, ulama senaraikan ada yang berbelah senarai. Antaranya bab yang kita bicara ni, apa dia? Wasiat. Wasiat. Mati manfaat besar wasiat. Kita gaduh nak sedekah jariah, sedangkan wasiat tak buat. Sedangkan sedekah jariah wakaf, berapa duit je boleh wakaf. Sedangkan wasiat kita ada hak sampai 1/3. Wakaf susah nak cari orang wakaf 1/3 harta dia. Dia ada 30,000, dia wakaf 10,000. Ada tak gagal orang buat? Beli kereta 35,000 dia, duit 30,000. Beli kereta 40,000 ada. Tapi duit 30,000, 10,000 hebah ada. Besar. Wasiat boleh. Wasiat ni, satu wasiat ni benda senang. Kita nak keluar 102 pun susah. Tapi kita kata 3,000 boleh wasiat, bila mati aku mati bagi pondok. 3,000 nak bagi pondok. Kalau harta dia lebih daripada 9,000, 3,000 tu lulus. Pasal jumpa nanti ke depan, wasiat hanya lulus 1/3. Banyaknya masyarakat kita ni dia tak faham wasiat besar sekali. Dia tak faham wasiat ni adalah satu talian hidup untuk menambah umur kita, yang walaupun dah mati hukum kita berbelanja masih hidup lagi. Yang tu dia faham ayat tu. Itulah wasiat. Ramai orang faham wasiat ni
daripada adik-beradik, anak-beranak duk kelahi, supaya tak nak kelahi, kita wasiat siap-siap bagi pada mereka. Ada pula. Itu kewasiat. Yang tu bodoh apa ni? Kewasiat tak manfaat satu pun. Untuk anak sulung nombor 2, nombor 3, nombor 4 pergi daftar susah-susah, kena bayar yuran banyak ni, urusan macam ni, pasal nama hebah bisyarat. Bodoh. Hebah bisyarat mana? Itu saya kata bodoh tu. Boleh tengok lah, tak percaya. Saya tengok lah sekali lalu, kot lah ni dia ubah dasar ke apa, tak tahu. Tapi tengok hebah bisyarat ni bodoh. Sekat luar sana tengok hukum yang ada tu, dia orang bukan buat hukum syarak, dia orang buat hukum sivil yang disyariatkan. Hukum sivil yang disyariatkan, faham? Dia undang-undang sivil tapi dijadikan hukum syarak. Pasal mudah lah, undang-undang kafir buat undang-undang Islam. Itu dah tak faham sivil pun tak payah lah. Undang-undang kafir ni buat undang-undang Islam. Itulah wasiat kat luar. Lagi apa? Itu baru ni ada orang tanya, ada satu orang lelaki ni, perempuan, seorang perempuan, Allah ada seorang lelaki, isteri dia mati. Allah, isteri dia mati. Lepas tu bila dah mati habis dah, isteri ni kahwin lain. Bila kahwin lain, itu isteri tu pula mati. Isteri tu pula mati. Jadi soalan ni tanya tu, isteri ni yang mula-mula suami dia mati ni, harta dia, berapa harta sepencarian yang dia boleh dapat daripada harta suami? Harta sepencarian, soalan tu pun kelang kabut lah. Apa benda ni soalan ni? Apa benda harta sepencarian? Bukan harta sepencarian, harta yang daripada suami tu, memang harta suami yang tu lah bagi kat isteri. Dan isteri orang tu tak ada anak, suami tak ada anak, kahwin tu tak ada anak, jadi isteri akan dapat berhak 1/4 ya, kalau tak ada anak. Apa harta sepencarian? Apa benda harta sepencarian pula? Oh benda. Jadi status harta sepencarian tu asalnya dia undang-undang kafir, tapi telah dijadikan hukum syariat. Bila mati ya, perempuan ada hak harta sepencarian. Bila mati ya, perempuan, isteri ada hak harta sepencarian. Apa benda harta sepencarian? Dia undang-undang sivil tu, undang-undang kafir tu. Panjang nak syarah tu, ada masalah tanya. Ada bab yang selalu saya dengan bab lain, saya pernah sebut bab tu. Tapi yang tu benda-benda yang kata hukum kafir dijadikan hukum syariat. Hukum syariat betul tak dijunjung. Boleh. Baik, dari hukum wasiat dia bukanlah wajib, dia sunat muakkad. Macam mana belanja harta dalam sabilillah, sunat muakkad. Wasiat sunat muakkad. Kalau tak ada harta memang tak heran dah tak wasiat. Kalau ada harta wasiat, tapi wasiat cara kafir, maksudnya yang bodoh gila ya. Maksudnya apa? Dia bukan wasiat, dia hebah bisyarat. Ada hebah bisyarat, wasiat lah. Dia nak bagi juga kawan-kawan dia, anak dia banyak mana, tapi dia tak bagi masa hidup, masa dia mati esok dia bagi. Boleh faham saya cakap apa? Mana yang saya kata bodoh tu? Dia nak bagi pada waris mana boleh wasiat? Wa in kanatis sadaqatu bi sihatin famaradin afdalu. Sekalipun kata dia, walaupun wasiat ni adalah hukum sudah muakkad, sekalipun sedekah pada masa sihat, sedekah masa sihat, sedekah tu hebah lah. Kita hebahkan harta, kita beri pemberian harta kita kepada orang, sama ada orang berhak ke tak berhak ke, tapi kita bagi, baik bagi pada orang kaya nama hadiah, bagi orang mulia nama hadiah, bagi orang susah nama sedekah, infak kan? Tetap atas nama umumnya sedekah, bagi benda satu pemberian yang kita tasadduk kan? Kita tasadduk bisihatin fi sihah, dalam masa sihat, famaradin, kemudian pada masa sakit, afdalu, adalah lebih afdal.
Memang keadaan terbaik masa sihat, harta ada, belanja harta pada masa sihat. Yang tu lagi betul berbanding dengan wasiat. Tapi berapa orang yang memang betul-betul masa sihat boleh belanja harta jalan Allah Ta'ala? Berapa orang? Ambil lah jalan sunat wakat tu. Apa dia? Wasiat. Duit ada 3 juta, macam mana? Siap-siap wasiat. Aku mati 1 juta untuk pondok. Pondok mana? Pondok Lenggong. Wow, best. Best apa? Best boleh cepat buat pembangunan tu, tu ya. Pondok Lenggong mana pula? Tanya lain lah. Kita kat Malaysia kurang. Tapi tu yang kalau kita tengok tempat-tempat negeri-negeri yang faham perjalanan agama ni, masyarakat dia faham agama dah, ikut betul-betul ulama-ulama dulu. Mesir dia mesti Azhar tu masuk belajar pergi. Pasal apa? Khazanah dia orang bagi untuk mesti Azhar ni dengan jalan wasiat, wakaf, punya banyak. Kena ada menteri apa? Wazirul Awqaf wal Wasiyah wal Faraid kan? Kena ada menteri khas untuk bab wakaf, bab faraid dan wasiat. Wakaf, wasiat, faraid. Ada menteri khas. Malaysia ada menteri tu. Menteri multimedia, menteri pengambil balak, menteri mineral, menteri wakaf, menteri faraid, menteri wasiat ada. Tak bisa dengar. Tak bisa dengar. Menteri kebajikan ada, kebajikan masyarakat apa. Tapi menteri yang memang syar'i hukum tak ada. Kita bagi cadangan kat demo esok. Itulah nak jadi pemimpin kena mengaji dulu baru boleh jadi pemimpin. Esok jadi pemimpin tak tahu nak buat apa, tahu berhabis balak. Balak lagi sebut 2 kali dah. Siapa dia tak tahu lah tu. Tambah pula demo lesen balak. Tambah pula dapat kuasa balak untuk menentu siapa ambil balak. Oh, balak pula kawasan sendiri pula. Ada banyak balak. Licin balak. Apa cerita ni? Cerita balak. Bukan balak COVID-19 tu. Itu balak lain. Itu pun bukan pandemik, itu plandemic. Ini satu rancangan untuk bagi nampak penyakit tu bahaya. Tak bahaya pun. 10 hari tak sampai pulih sepenuhnya. Pulih. Dia tak pasal mengaku pulih sepenuhnya sebab tak ada kuman, tak ada, jadi pulih sepenuhnya. Waktu nak bagi nampak pandemik macam mana? Mati. Bukan mati sebab COVID, mati pasal lain. Tapi pasal ada kuman COVID, COVID. Padahal mati lain, mati darah tinggi, kencing manis, macam-macam nama penyakit lain. Tapi saja bagi kait dengan COVID kat situ, bagi nampak gerun, takut ramai orang mati macam ni. Tengoklah depan mata kita ada. Yang paling teruk pula, yang jadi terkesan sangat untuk jadi takut ni kat masjid surau. Habis saya masuk tu, saya jangkit cerita COVID-19 ni lagi. Kata dia bukan pandemik, dia plan yang diatur oleh orang akademik. Dia ada rancangan dia gini. Aku nak berlaku, bagi aku ubat aku. Vaksin yang ni tak berlaku dah, yang ni ada vaksin mahal lagi. Dia buatlah plan tu. Ijma'an wa in kanat sadaqah. Fayambaghi alla yughaffala anha, sayugia bahawa tidak dilalaikan daripada wasiat sa'atan, walaupun seketika. Apa maksud ni tak lupa daripada wasiat ni? Nak mengajar satu prinsip apa dia? Kita boleh mati bila-bila, ada apa-apa benda penting jangan lupa berwasiat. Pasal ajal maut bukan di tangan kita. Besar kata ulama macam tu. Kita ni yang kata wasiat jangan dilupa, Allah pun tak ingat.
La ilaha illallah kadang kita faham, nak mentauhidkan Allah Ta'ala pun susah. Tambah nak cinta zikir, kasih zikir, kasih kat Nabi, kasih zikir pula bukan semata-mata zikir. Zikir dengan mentauhidkan Allah Ta'ala, dengan hati hadir. Tak ada pergi belajar pun dalam mentauhid. Kalau belajar, kalau zikir pun tengok kebanyakannya zikir jasad aja zikir, tapi hati tak zikir. Zaman sekarang banyaklah bercanda ilmu macam ni. Mudah-mudahan dalam pelihara kita semua duduk tempat mengaji ni, mudah boleh belajar faham dengan betul, ni taufik yang mula untuk boleh beramal dengan betul, tepat. Macam mana yang dikenaki dan disuruh tu, nak cerita tahu mana, tak lupa lalai tu. Wasiat, nak wasiat apa? Duk rasa macam hidup 1000 tahun lagi, apa nak wasiat kan? Nak ingat mati apa? Nak belajar tauhid, mana ada. Bukan matlamat utama tu tauhid Allah Ta'ala, bukan. Nah, yang ni pun bab-bab Allah disebab apa, kepentingan atau benda besar yang keutamaannya telah ditinggalkan oleh masyarakat Islam zaman kini, zaman lah ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, bagi kita betul-betul belajar apa yang sepatutnya kena belajar. Kadang benda tak sepatut belajar, tu gedik-gedik pergi belajar. Benda yang sepatutnya kena belajar, tak pergi belajar pula. Nak sebut kursus wiring pergi tak? Kursus kahwin, nak kahwin mesti kena pergi kursus, syarat boleh kahwin pula. Kursus buat kek ada, kursus jadi chef, kursus marketing ada. Soal kursus jadi soleh pernah belajar? Kursus nak jadi soleh, bukan amal soleh, kursus jadi soleh, maqam soleh, iman soleh, bukan amal soleh. Macam mana iman ni? Iman salihin. Lepas tu pergi kursus syuhada. Macam mana nak dapat kursus syuhada? Kalau tak mati syahid jalan Allah Ta'ala pun, kita dalam maqam, istilah ulama, maqam syuhada. Kursus jadi alim ada, kursus hafiz ada, kursus nahu ada, kursus saraf ada, kursus balaghah ada, kursus ijazah, macam-macam nama ijazah, master ada, PhD ada. Tapi kursus soleh tak ada, kursus syuhada tak ada, kursus siddiqin ada, kursus pewaris Nabi ada. Tak biasa dengar kita tak? Ada ke tak ada? Ada. Saya jumpa dah satu, saya sebut tu. Kena pergi duduk kursus. Untuk nak kursus nak buat apa? Tengoklah apa latihan kursus tu. Nak jadi ahli ulama bukan senang. Ilmu berapa banyak kena kuasai. Nak jadi al-hafiz bukan senang. 3 tahun 4 tahun hafal aja. Nak ambil syahadah pula 2 tahun pula. Dah ambil syahadah lupa pula. Itu yang ambil syahadah, yang tak ambil syahadah tu lagi oh, siapa dia ni? Nasib kena oh, benda ni. Nak jadi soleh, soleh bukan syarat ambil Quran. Syarat soleh bukan syarat jadi ulama. Macam mana nak duduk maqam soleh? Padahal besar tu. Tapi banyak orang masuk pada hafiz, masuk pondok. Pondok orang esok kita akan tawarkan mula-mula sekali kursus, mula-mula kursus soleh dulu. Hui, apa benda tu? Pondok apa tu? Tunggulah pondok kita macam ni. Dalam kepala otak ni macam mana aku nak susun? Orang duduk susun macam-macam susun dah. Tapi kita punya keutamaan susun mana? Quran pun kena juga, ngaji nahwu surah kena juga, pondoknya secara kena juga. Tapi dalam banyak-banyak tu yang besar sekali apa dia? Kursus soleh. Walaupun Quran tak boleh baca, mesti jadi soleh. Punya sebut. Walaupun harta benda tak ada, mesti soleh. Walaupun miskin berapa kerana, mesti soleh. Walaupun jadi Andalusia, tak ada siapa minat nak kahwin. Andalusia, mesti jadi solehah. Makam tu makam soleh. Itu Andalusia. Kalau perempuan tak kahwin, lelaki tak kahwin, panggil apa? Duda. Duda kahwin apa? Bukan anak dara tua, ni anak teruna tua. Atalusia. Anak teruna, anak atusia.
atalusia. Kita reka anak terona lanjut usia, terona tapi lanjut usia. Teruna, Atalusia, Andalusia. Tak faham sudah. Macam mana nak jadi soleh? Ada kahwin tak dapat anak, bukan anak tu ciri kejayaan, tapi soleh tu kejayaan. Macam mana nak jadi soleh? Kena OKU. Macam mana OKU soleh? Kalau jadi pemerintah, macam mana pemerintah soleh? Soleh bukan amal soleh, iman soleh, maqam soleh. Kena pergi belajar kursus tu. Dah wajib bagi dulu kursus tu untuk dapat kelepasan daripada api neraka. Siapa dia nak ajar kursus soleh? Mula nak sebut kursus-kursus pula. Mesti duduk kursus. Duduk kursus tak boleh online. Kursus kena kursus belajar online ni banyak mengepek je. Kursus mesti kursus betul, mesti dapat camp latihan. Nak jadi komando boleh online, tak boleh. Masa ni benda yang kena latih mana boleh online. Online tak dengar itu boleh, bila latihan dia tak boleh online. Dia mesti ada guider yang tengok, yang ada jurulatih, pelatih untuk melatih dan terlatih. Dah ada latihan yang perlu dibuat. Sikit lah sana. Kau tanya tu satu hal, PMTP macam mana dapat kursus soleh, jabatan mana, unit mana, siapa dia yang duk anjurkan kursus soleh? Ada ke? Ada. Takkan amal soleh boleh zikir sudut soleh-soleh macam tu orang faham, tapi macam mana nak duk maqam soleh? Macam mana? Yang isyarat Quran, ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Macam mana nak duduk salihin, waktu syuhada, siddiqin, anbiya. Semua anbiya tak boleh nak dapat atas syarah ulama. Lani yang ada anbiya tak boleh, tapi dia maqam warasatul anbiya. Anbiya ka janishin, apa dia? Pewaris keturunan, misalnya pewaris Nabi. Macam mana nak duduk maqam pewaris Nabi? Jadi ulama bukan, dia ada istilah dia, ulama sebut dapat berkawan dengan orang salihin macam ni, wa hasuna ulaika rafiqa. Rafiq, berkawan dengan orang macam ni, inilah sebaik-baik kawan. Kalau sekalipun kita tak boleh duduk maqam salih, maqam syuhada, maqam siddiqin, maqam pewaris Nabi, tapi kita duduk musahabah, duduk sohbah, duduk berkawan, berdamping dengan orang yang duduk maqam salih, manfaat besar kita dapat. Isyarat Quran, wa hasuna ulaika rafiqa. Baiklah mereka itu nisbah dapat jadi rafiq, jadi kawan, orang yang kita bersahabat dan duduk semajlis dengan dia. Besar manfaat duduk semajlis dengan dia. Duduk dalam majlis dengan dia, dia soleh, kita jadi soleh. Duduk majlis dengan dia, dia ingat Allah, dia mengingatkan kita ke orang salah. Duduk dalam majlis dia, dia kasih ke Rasul, dia menyebabkan kita kasih ke Rasul. Dia kasih ke Rasul tu, kita kasih ke Rasul. Ni orang soleh ni kalau duduk majlis dia. Jangan duduk ada amal soleh, duduk orang ni habis tak ada amal. Ni bid'ah, habis. Amal soleh tak ada, tambah nak duduk makam soleh. Orang lagi tak boleh. Sikit sebut sana. Asal nak sebut ialah apa yang kita kena cari, tak kena cari tu. Kita ada benda yang kadang sepatutnya kita bersibuk, ada benda yang kita tak sibuk. Benda yang tak patutnya sibuk, kita menyibuk-nyibuk. Banyak benda yang kita kena betulkan kefahaman kita. Bila termasuk mafahim yajib an yusahhah, kefahaman kita yang wajib kita kena pergi betul, baru kita tahu kita punya hidup ni untuk gimana. Nak jadi ulama bukan senang, dengar tak? Nak jadi hafiz bukan senang. Hafiz ni bukan dapat hafiz Quran hafiz saja, dia mesti jadi hafiz, bukan hafiz. Apa yang itu? Berbeza hafiz dengan hafiz. Hafiz ni dapat 30 juzuk, dapat syahadah 30 juzuk, satu hari baca habis, itu hafiz. Belum hafiz. Maksudnya apa? Dia adalah hudus wa tajaddud. Dulu tak hafal, sekarang hafal. Hudus wa tajaddud. Lepas tu lupa.
Itu hafiz. Hafiz dimiliki ala subut wa dawam. Fa'il, hafiz. Awak nak sebut wa dawam. Memang Quran ni darah daging dia, sentiasa baca Quran. Quran ni darah daging dia, dia hafiz. Dia menunjukkan ala subut wa dawam, wazan fa'il, sifatun musyabah bismil fa'il. Dari sudut ada fa'il ni, dan ada sifat dia hifzi. Hifzi itu sifat dia, dia macam jamil dengan jamil. Apa beza jamil, jamil? Jamil ni macam pengantin sehari, make up, cukur sana cukur sini. budak 3 jam make up, kena hujan habis. Tidur, bangun tidur rebah rambut. Itu jamil. Kudus wa tajaddud. Jamil macam mana? Tak payah make up, bangun tidur pun jamil. Marah pun jamil, menangis pun jamil, senyum lagi lah jamil. Yang ni terpaksa lukis macam ni untuk bagi nampak jamil. Menangis pun senyum ya, pasal lukisan senyum. Habis kena air, duk senyum pun rupanya sedih. Saja sikit syarah kot tu. Tu ngaji soroh sambil-sambil tu. Apa beza antara wazan fa'il dengan wazan fa'il? Ngaji pondok apa kena faham usul-usul tu, baru faham murad dengan bahasa Arab. Kalau tak faham, kita rasa macam kita faham dah pandai lah, rupanya yang tu tak kerti nak beza. Jadi kata dia, yang bagi Allah yughafala anha sa'atan. Saya nak syarah tu lah Ustaz, tak seayugiranya dilupa. Jadi maksudnya apa? Sentiasa ingat maut, sentiasa ingat mati. Satu wasiat. Ada benda pentingnya wasiat, ada benda pentingnya wasiat siap, ada pentingnya wasiat siap, ada peluang je wasiat siap. Masya Allah, kita lah tak jadi perangai begini kan. Saya belajar pun lama dah ni, dengar pun selama dah. Begitulah, kita banyak lalai benda-benda je ni. Tambah kalau syarah berkaitan dengan dia tu apa, mati, ingat Allah Ta'ala. Satu, kita tak ada peduli wasiat-wasiat untuk mati ni, apa? Tak pernah rasa nak mati. Duduk rasa hidup lagi, tambah tak ada sakit apa-apa pun, takkan nak mati kot. Ni urur yang ada kat kita. Sedangkan mati ni bukan syarat sakit, bukan syarat kena COVID. Mati bukan kerja kita. Kerja kita kena duduk maqam saleh tu. Antara maqam saleh tu, kalau buat harta benda tak ada, mesti duduk iman maqam saleh, sentiasa tasdik dengan Allah Ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala, hati hadir dengan Allah Ta'ala, betul tauhid kita dengan Allah Ta'ala. Kama sarraha bihil khabarus sahih, seperti mana telah memperjelas bihi dengan dia, dengan adamil ghaflah, dengan kata jangan lalai daripada wasiat. Adamil ghaflah anil wasiyah. Ada hadis, ada khabar as-sahih, hadis sahih. Kuat hadis weh. Sebut bila nak puji sahih tu kuat sikit. Malam ni sebuah hadis sahih. Dia menjekah kuat sahih tu. Sahih je nak kena, lain tak kerti dah. Mu'dal, muqati', banyak benda istilah-istilah lagi. Baik, hadisnya badalnya macam ni: ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi bi baitin yabitu lailatan aw lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'si. Kata dia, ma haqqum ri'in muslimin, tiadalah hak satu individu yang muslim, seseorang muslim, seorang yang beragama Islam, lahu syai'un, yang bagi muslim ni ada syai'. Tidak adalah hak orang Islam yang dia ni ada sesuatu. Maksudnya ada kata yusi fihi yabitu lailatan aw lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'si.
Kata dia, yang mewasiat seseorang fihi fi syai' yang ada pada dia. Jadi kita baca hakkum ma hakkum ri'in muslimin lahu syai'un, satu hal. Orang Islam ni dia ada syai'. Walaupun kata ada 10 helai baju, syai' lah tu. Kita nak tunggu juta-juta baru nak panggil syai'. Ma hakkum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi, yang berwasiatlah seorang muslim, imru'un muslim ni fihi, padanya pada syai' itu, yabi itu dia bermalam lailatan, satu malam, ataupun laulatain ni 2 malam. Kalau ada je syai' pada dia, dia bermalam satu malam ataupun malam, illa melainkan antara hakun, maksudnya ni tanggungjawab. Hak ni tanggungjawab, tidak ada hak, maksudnya tanggungjawab perkara yang sepatutnya diambil berat, dia mas'uliyat, ta'zirat, benda-benda tanggungjawab yang sepatutnya dia kena ambil tanggungjawab kat situ, yang bila dia ada syai', dia bermalam satu malam 2 malam, illa melainkan, sebut takat 1-2 malam je, melainkan wa wasiyatuhu maktubatun inda rasi, melainkan dan wasiatnya imri'in muslimin tadi maktubatun, tertulis inda rasi, berdekatan kepala dia. Benda apa ni, cerita apa ni? Tu hadis Nabi dalam bahasa. Apa maksudnya? Kita bila ada je syai', habis kuat takat 2 malam, apa dia? Kalau hari ni malam ni tak ada nak wasiat, esok nak tidur, kalau syai' tu masih ada kat kita yang kita tak belanja, macam mana? Pastikan buat wasiat. Ui, sampai macam tu. Macam tu. Menunjukkan pendeknya angan-angan orang yang betul-betul muslim, mukmin ni, dia tak ada tulul amal, dia qisarul amal. Siapa? Sentiasa hadir mati dalam hati dia. Mau mati apa? Ni ada kata tak tahulah. Ni nak buka pondok bila? Nak pondok tak bila tu. Memang perancangan macam ni. Mati macam mana? Mati tu lagi dekat daripada nak buka pondok. Ni nak masuk tahun baru berapa hari? Mati tu lagi dekat daripada tahun baru. Ni malam satgi nak pergi mana? Mati tu lagi dekat daripada malam satgi. Kita tak sampai gila tahap tu kan. Tapi kalau ikut, kalau kita dah dapat khasnya, saya sebut kursus soleh tadi, memang orang yang soleh itu martabat dia, kedudukan yang akan dapat. Kita tidak lagi lah. Satu sudut amal soleh tu ada, tapi nak dapat iman orang soleh ni, pasal antara ciri iman soleh ni macam mana? Dia ada daimul amal, amalud daim. Dia ada amalan yang sentiasa berkekalan, yang tak berhenti-henti. Apa dia? Zikrullah, zikir Allah, ingat Allah. Dan bila ingat Allah tu macam mana? Sentiasa rasa fakir, muhtaj, berhajat, rasa hakir, zalil ke Allah Ta'ala. Ni orang soleh. Yang inilah maqam soleh. Kita selagi tak duduk kedudukan tu 24 jam sentiasa rasa berhajat pada Allah Ta'ala, bergantung pada Allah Ta'ala, rasa Allahul Musta'an, Allah nasta'in, Allah ni dia saja qadil hajat, dialah ghani, kita ni antumul fuqara. Ayat khabariyah pula tu, sentiasa fakir. Hakikat kita fakir pada Allah Ta'ala. Tak boleh hadir hati macam tu belum maqam salih. Kalau dia rasa ada harta, ada senang berangan ke depan, habis tak duduk maqam salih, keluar tu, kena istighfar pula, hadir hati balik, renew balik syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, baru nak boleh duduk maqam soleh balik. Memang macam tu tarbiyah tutup guru kita yang ajar kita kos ataupun apa tarbiyah camp tarbiyah untuk jadi tarbiyah soleh ni, ilmu yang dibekal kat kita macam ni, satu sangat detail, sangat terperinci, besar sekali. Suruh kita kenal diri, dengan tu kenal Allah Ta'ala. Tu benda besar ni. Kalau tak faham kita hadis ni, apa kepentingan hadis ni? Nak baca hadis, nak faham pun susah. Tapi bila kita faham maqam soleh ni macam mana, macam ni kedudukan Rasulullah, sahabat macam ni, tabi'in, ulama-ulama kita, para awliya kita, macam ni lah keadaan dia. Kita ni faham wasiat pun faham wasiat kafir. Hukum wasiat orang kafir punya faham tu dibawa dalam Islam, habis langsung.
tak kena mengenal langsung dengan agama Islam, tapi dia sangka itu adalah ajaran agama. Kasar lagi lah ayat tu, marah dia mana. Ai kata dia mal jazmu awil ma'rufu syar'an illa zalika. Kata dia, apa maksud hadis ni? Kata dia, ai mal jazmu awil ma'rufu syar'an illa zalika. Kata dia, tidak adalah benda yang diyakini al ma'rufu syar'an, yang telah diketahui pada syarak. Al ma'rufu syar'an, ma'ruf fi syar'i, maksudnya itu masuk benda syai' maklum fi din bin darurah. Kalau faham dengan istilah tu, maksudnya dah diajar Islam ni, Muslim ni, inilah hal yang sepatutnya. Apa dia? Illa, melainkan, jadi al-ma'ruf al-jazam ni zalik, demikian tu. Apa dia? Wasiat lah. Kita nak wasiat apa? Wasiat pun tak faham. Nak wasiat apa? Kenapa pula nak wasiat pula? Apa kelebihan wasiat? Oh, kita baru nak mengaji pun nak belajar. Ya Allah. Sebab dia berkaitan bab ni, satu muamalah yang kita bicara ni besar sekali. Faham wasiat ni bab iman lah. Iman kita ke orang Ta'ala, siapa Allah, siapa makhluk, yang segala urusan kita setiap detik saat mari ke depan ni, tak ada satu pun dalam kekuasaan kita, genggaman kita. Bukan sekarang ni pun kita dah hidup pun bukan dalam genggaman kita, semua dalam ketentuan Allah ke atas kita. Limpah kurnia dia semata-mata pada kita. Kalau tauhid tu tak lulus, memang tak faham ni, memang tak boleh faham apa yang dipanggil wasiat ni. Yang kalau ada orang yang betul-betul Muslim, mukmin, habis kuat semalam dua je, lepas tu dia wasiat. Kalau ada syai' je kat dia, dia wasiat. Ada syai' je dia wasiat. Ada syai' je dia wasiat. Ada syai' je dia wasiat. Masya Allah. Dalamnya pahaman umat-umat dulu, Rasulullah apatah lagi ya. Dia faham sungguh perjalanan din tu apa dia. Kita banyak tak faham. Kalau disebab saya faham, tapi pelaksanaan tu tak ada. Masalah pelaksanaan tu kau boleh benda buat-buat. Dia memang dah secocok dengan makam yang sepatutnya kita kena duduk tu, makam saleh tu, kedudukan saleh tu, yang ada daim amal daim tu, yang zikrullah ala dawam tu, sentiasa apa, mentauhid ke Allah Ta'ala, bila-bila pun rojok ke Allah Ta'ala. Kita belum dapat kedudukan tu. Satu, tak berapa serius dengan hukum akam ni, walaupun satu ilmu, sudut ilmu tahu. Dia dari sudut ulama syarah, ilmu macam ni dipanggil ilmu yang gharun nafi'. Ilmu kita tak munafaat lagi. Siapa? Ada benda yang lebih munafaat, ilmu tu kita pun masih duk abai lagi. Satu ilmu ni tak jadi nafi' lagi dah. Alhamdulillah. Apa dia ilmu nafi' besar sekali? Ilmu akidah, ilmu iman. Itu nafi' besar sekali. Ilmu lain tak ada nafi'. Nak banding dengan ilmu iman, dengan ada ilmu iman, barulah ilmu lain semua jadi nafi'. Kalau tidak, dia akan jadi takat ilmu, tahu je, tak ada apa-apa refleksi, tidak ada apa-apa tindakan di atas apa yang kita tahu tu, untuk kita bertindak dengan sewajarnya, sepatutnya, sayugianya, dengan keadaan yang semestinya. Tapi kita akan buat tak indah je pengetahuan yang kita dapat, macam mencurah air ke daun keladi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita, faham tu, beri kesungguhan kita betul-betul nak pergi faham macam mana nak duduk makam saleh. Dan paling baik memang kena duduk kursus, pergi kursus saleh macam mana. Apatah lagi kursus syuhada. Mati syahid dalam perang satu tu pun, mati syahid dalam perang pun belum tentu berjaya di sana kalau niat tak betul. Rasulullah bukan mati dalam perang, mati serentak dalam perang. Rasulullah syuhada ke? Rasulullah lebih tinggi pada syuhada. Dia lebih tinggi pada siddiqin. Dia bukan pewaris Nabi, dia Nabi, dia Rasul, dia ulul azmi, afdalul makhlukat. Walaupun mati ada kata mati di perbandingan, lebih tinggi daripada orang mati syahid. Ini akidah kita. Untuk macam mana nak Rasulullah boleh duduk makam tu? Apa dia perjalanan untuk duduk salih, syuhada, siddiqin, nabiyin, duduk tu paling tinggi martabat nabi. Semua nabi kat kita tak ada. Kita hanya ada
pewaris Nabi macam mana? Tu paling tinggi umur bahasa pewaris Nabi tu. Bukan pergi belajar masuk universiti dapat ijazah, dapat PhD, pewaris Nabi. Banyak ada PhD, banyak yang di Wahabi ada. Bukan pewaris Nabi, penguasa agama. Sampai rosak tu bukan saja Furu', sampai ke akar umri rosak. Pasal apa dia kata sepatutnya ni lah memang ma'ruf syar'an, jazmu ma'ruf syar'an ila zalik li'anna al-insan la yadri mata yafja'uhul mautu. Betul lah ni sebut kan. Kata bahawasanya insan ni dia tak akan boleh tahu mata yafja'uhul mautu, bilakah boleh mengkejutkan dia oleh mati. Mati ni bila? Mana tahu. Balik-balik lagi tak tahu, babi minta pum mati. Lalu pecah saya pum mati. Lalu lembek pum tumbang tak tahu mati. Kita tak tahu fajatul maut tu bila. Walaupun atas jalan cause effect ada sebab macam ni, tanda-tanda macam ni, ada yang tak ada tanda pun. Saya kata kita tak mati dengan kita punya sebab mati kat kita. Ada orang jadi sebab kita mati. Orang langgar, orang tubuh, orang bunuh, orang tembak, meletup, bangunan runtuh, pokok, babi. Kena dengan ayam je, kena dengan lebah je. Lebah cup masuk mata tu, jatuh pup, lepas sakit, mati. Lalat masuk dalam telinga tu, masuk, mati. Ya jauh maut. Astagfirullah. Siap. Wa tukrahu ziyaratu. Situ dulu. Jadi dia yang ni baru mukadimah lah wasiat. Belum ada hukum akam, baru jumpa hukum akam ni, baru ta'rif, nak kenal apa dia wasiat. Soal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa lana abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.